Terima kasih terutama sekali Dr. Zalina dan Cikgu Nasha kerana sanggup memulakan sesi hari ini dan Nasha untuk menjadi moderator pada sesi kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sengaja saja gunakan live background tu uh, inspirasi sedikit. Uh, Minggu lepas saya buat dari bilik hotel, tetapi oleh kerana anak saya masih tidur, saya tahu pasti dia akan bangun dan merungut. So, saya turun ke lobi dan memang sesuai tempat dia. Belum ada siapa pun di sini lagi. So, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun berada di sini kerana urusan peribadi untuk bersama dengan kakak saya, tapi saya tidak lari daripada menimba ilmu, ya. Dan satu daripada perkara yang saya baca adalah tentang penggunaan telefon bimbit oleh murid di sekolah. Dan kita dapati bahawa ada negara seperti England yang sedang kembali ke asal uh, dan ingin nak menyekat penggunaan handphone di sekolah. Dan kenapa perkara ini berlaku dan sebagainya. Dan sudah pastinya kita juga menghadapi perkara yang sama. Ada pelbagai pendekatan yang kita juga gunakan dari perspektif penggunaan telefon. Ada sekolah yang benarkan tapi kena deposit telefon. Walaupun kita tahu bahawa semua gadget ini mempunyai kelebihan. Kelebihan kerana ia boleh digunakan untuk pembelajaran. Tapi pada masa yang sama, kita kena memahami penakulan atau reasoning oleh anak murid kita sejauh mana mereka dapat mengawal diri dalam penggunaan telefon bimbit. Dan sebelum itu, seperti yang disebut oleh Puan Nasha tadi, terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ni. Dan saya dapati setakat ini sudah ada 105 orang. Um, saya berharap anda semua sedang telah dapat peluang untuk balik cuti dan sebagainya, dan untuk keluar dan buat perkara-perkara yang tak sempat anda lakukan semasa sesi akademik kita berlangsung. Dan kepada yang saya tak pasti peperiksaan SPM dah habis atau belum lagi. Kalau yang kalau peperiksaan SPM masih lagi berlangsung, maka ada yang menjadi pengawas dan ada yang akan meneruskan tugas sebagai, ya, ada yang terpilih untuk menjadi pemeriksa pula, ya. So, itu satu tanggungjawab yang berat tapi demi kepentingan pendidikan di negara kita. So, mari kita sama-sama lihat slide yang pertama. So, dalam bacaan tentang penggunaan telefon, empat pendekatan dikemukakan oleh pihak hmm, pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan dekat UK. Yang pertama, murid tidak dibenarkan bawa telefon bimbit ke sekolah. Saya rasa itu yang paling mudah, senang nak kawal. Pilihan kedua, boleh bawa tapi serah pada guru atau letak di loker jika ada, sampai tamat sesi sekolah harian, dan boleh gunakan selepas itu. Ada sekolah yang juga benarkan penggunaannya semasa waktu rehat. Yang ketiga, boleh bawa tapi serah pada guru atau letak di loker sampai tamat sesi sekolah harian. Yang keempat, percayai murid dan benarkan penggunaan telefon bimbit di sekolah. Strict condition that they are never used, seen or heard. Tapi saya tak tahu sejauh mana perkara ini boleh berjaya. Saya tahu selalu terdengar juga murid kita pun, kita dapati yang sedang curi-curi menggunakan telefon bimbit mereka bawa dan ambil peluang bila tak ada guru dan sebagainya. Khususnya masa perubahan jadual, jadual waktu atau cikgu tak relief belum masuk dan sebagainya. So, ini semua adalah cabaran-cabaran kita. Tapi inilah empat pilihan
Dan saya rasa di negara kita pun kita menggunakan pendekatan seperti ini juga untuk penggunaan telefon bimbit. Next slide, please. Sememangnya seperti saya sebut tadi, dalam 21st century classroom kita mengalu-alukan penggunaan gadget. Tapi bagaimana kita nak pastikan bahawa gadget yang kita gunakan ini tidak menjadi satu kekangan, tidak menjadi satu uh, yang menyeleweng minda atau jadi satu gangguan kepada murid. Kerana ada kajian yang menunjukkan ia boleh jadi gangguan kepada pembelajaran normal dalam bilik darjah. So inilah perkara yang kita kena fikirkan. Kita kena pertimbangkan apakah faedah terbesar yang akan kita dapat dan apakah gangguan yang mungkin muncul atau adakah ia akan uh, daripada meningkatkan prestasi sebaliknya menurunkan prestasi bagi sesetengah murid. So banyak soalan yang perlu dijawab. Kenapa saya kongsikan perkara ini dengan tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, beberapa 2 bulan lepas saya fikirkan tentang the grassroots model for strategy development. Artinya kalau timbul isu dalam sesebuah sekolah, sebaiknya setiap sekolah memikirkan idea untuk menyelesaikan isu itu. Walaupun ia berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit atau kebenaran untuk kegunaan telefon bimbit di sekolah. Kalau idea itu berjaya, maka kita gunakan ia sebagai strategi. Kalau strategi itu berjaya, maka ia boleh jadi satu amalan terbaik yang boleh dicontohi oleh sekolah-sekolah lain. Di negara Finland pula, mereka peraturan tentang penggunaan telefon dibuat oleh murid sendiri. So you make the rules and you follow the rules. Saya tak tahu sejauh mana, di mana di setengah sekolah mungkin pendekatan begini boleh berjaya. Kita belum cuba, kita tidak pasti. Kalaulah kita beri tanggungjawab itu kepada murid-murid kita. Ha, ini cabaran-cabaran bagi kita sebagai pendidik. Next slide, please. Ini berita 19 hari bulan Februari, hari Isnin, beberapa hari yang lepas, di mana sekolah-sekolah mereka kembali 3 tahun lepas, mereka membenarkan sekarang terfikir balik kerana banyak masalah yang timbul. Hampir 97% daripada berita ni, 97% murid sekolah rendah mempunyai telefon bimbit sendiri. Tetapi ada kajian menunjukkan bahawa telefon bimbit boleh menyebabkan penurunan prestasi akademik. Dan kadang-kala mendapat peluang melihat konten yang tidak sesuai, yang violent. Ya. Dan kadang-kala dia boleh menjadi satu distraksi daripada apa yang mereka nak belajar dalam kelas. Dan saya akan terangkan perkara itu sebentar lagi. Tapi apa yang mereka ingin nak sebut ialah, adakah kita perlu menyekat terus tengah platform, media platform kepada murid sekolah? Ada tak cara kita boleh menyekat? So, itu mungkin satu pendekatan yang lebih efektif daripada kita nak jadi macam polis, Polis sentiasa nak, cikgu mungkin tak mampu nak jadi polis untuk always take care bahawa murid-murid tidak melihat konten yang tidak sesuai. Dan mereka dapati ibu bapa menyatakan bahawa telefon diperlukan murid untuk hubungi ibu bapa, terutamanya selepas sekolah. Di sinilah kita kena lihat faedah dan risiko. Memang ada faedah, tapi apa risikonya? Kita kena fikirkan bersama. Next slide, please. Dan ada yang menyatakan bahawa kalau kita membenarkan um, penggunaan telefon, kadang-kadang murid hilang peluang untuk nak bina persahabatan dengan rakan-rakan. Sekarang ni kurang daripada 100% yang benarkan murid gunakan telefon bimbit.
secara bebas di sekolah, less than 1%. Hampir semua sekolah telah menguatkan hak tertentu dan polisi penggunaan telefon bimbit. Mereka menyatakan, para pakar pendidikan menyatakan, children can focus on building those friendships and relationships yang kita semua pernah lalui semasa kita di sekolah. Terpulang tengok, lihat pada generasi yang berkaitan. Kalau tidak, cuba bayangkan waktu rehat, murid-murid semua sedang pegang handphone dan tidak ada mereka sedang bergaul atau bersembang dengan rakan-rakan. Can you imagine that? Semua orang sedang lihat pada skrin handphone saja. Banyak keputusan di United Kingdom dibuat oleh Association of School and College Leaders, artinya pengetua, yang membuat keputusan tentang perkara penggunaan telefon bimbit. Tapi sudah pastinya pengetua juga akan dapat nasihat daripada guru-gurunya. So it's localized. Mungkin setengah sekolah murid dia amat berdisiplin, dapat mengawal dan dapat menekan telefon dengan uh, cara yang terbaik. Ya. Dan kita ada cell phone policy yang tersendiri yang boleh kita amalkan. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita benarkan, mungkinkah akan sentiasa inilah bahasa yang akan kita gunakan. You at the back, stop using your phone. Well, I'm advising you to stop. Atau, I suppose I can't make you. Kerana ada had-had, peraturan di sini berbeza sedikit apa yang boleh diberitahu kepada murid. Dan yang keempat, oh, it's only guidance after all. So, susah nak berhentikan mereka. Inilah perkara yang perlu difikirkan. Next slide, please. So, kita risau ya, ada kajian tentang mobile phones, tentang mobile addiction. Mobile addiction ni sentiasa nak telefon bimbit ni. Dan yang kedua, uh, mobile related behaviors ini, uh, murid ada anxiety. Kita tak pernah, saya pun tak pernah dengar, ni kali pertama saya terbaca anxiety. Iaitu sentiasa tengah fikir bahawa akan terima panggilan dan akan terima message. So nak sentiasa rujuk kepada um, nak lihat handphone. So this excessive mobile phone usage ini menjadi satu addiction. Macam juga kita ada ketagihan yang lain. Dan mungkin kita pernah lihat perkara ini sedang berlaku dalam kalangan murid. Atau semasa kita ada di shopping complex, kita boleh lihat murid atau anak-anak sedang lihat saja. Tak melihat ke kiri kanan, terus melihat handphone saja. So itu mungkin dah ke arah mobile addiction. Right? Dan regular checking habit, sentiasa nak lihat. Tak, walaupun tak berbunyi, tapi rasa macam ada bunyi. Itulah anxiety. Next slide, please. Dan kalau tertinggal telefon di rumah, kita pun selalu rasa risau. Itu no mobile phone phobia. Atau kita panggil nomophobia. Nomophobia ni no mobile phobia. Tiba-tiba kita rasa macam gelisah. Kerana apa? Kita takut fear of missing out. FOMO. FOMO ni fear of missing out. Tak lihat telefon. Adakah orang hantar? Dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang saya fikirkan mungkin kita kena ada satu panduan bahawa lepas pukul 7 uh, tidak ada lagi mesej daripada pihak majikan. Kerana kalau ada, kita terpanggil untuk lihat. Kalau tidak, besok kita ditanya, semalam kita hantar mesej pukul 9 malam, you tak lihat ke? Jadi, susah nak lari daripada FOMO ni, fear of missing out. Lebih lagi kalau tak terlupa nak bawa telefon bimbit. Sekarang sudah menjadi satu anxiety kalau tak bawa telefon bimbit. Saya tahu kalau ada 2-3 kali isteri saya lupa, nasib baik saya boleh, rumah dekat dengan sekolah, saya boleh pergi hantar telefon bimbit beliau. So inilah beberapa istilah baru, anxiety, nomophobia. Bila tak ada no mobile tu, jadi satu fobia. Dan fear of missing out, FOMO.
Kalau tak lihat, apa yang terdengar, apa yang saya tak baca. So, kita kena, um, dia sudah jadi satu gangguan kepada emosi. Telefon pula mengawal emosi kita. Dan kita terpaksa bagaimana kita nak mengawal ya. Tuan-tuan dan puan, saya tahu bahawa saya pun selalu ditegur oleh anak saya. Dia kata, you are too much on the phone. Dan saya terfikirlah kena kena kaji semula diri kita ni. Dan kajian menunjukkan ada kesan fisiologi ya, bahawa kadar denyutan nadi boleh meningkat, blood pressure boleh meningkat. Ini semua kajian-kajian yang telah dijalankan. Kalau kita rujuk je banyak kajian yang pernah dijalankan yang uh, membawa kesan yang tertentu. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak mencari panduan untuk penggunaan handphone? Uh, which children we tell and we tell and we tell. Itu yang banyak kali saya dah sebut. Orang kata, alah, dah bosan lah bagi tahu murid ni, bagi tahu anak-anak ni, bagi tahu kanak-kanak. Tidak. Dari segi pembangunan kognitif, sosial, emosi, fizikal kanak-kanak ini, we cannot stop telling. We must tell and tell and tell. Itulah tugas seorang guru. Berat. Ya. Except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. So, biar kita tegur, tak apa. Murid marah pada kita pun tak apa. So, ingat tuan-tuan dan puan-puan, uh, marilah sama-sama kita pastikan bahawa kita, kalau ada yang tak tepat dan betul, kita betulkan ya, dalam kalangan murid. Minggu lepas pun saya sebut tentang kita kena jadi the positive busybody. Nasha, thank you for sharing ya. Nasha share dengan rakan-rakan yang lain tentang perkara itu. Kerana kita nak build strong children daripada nak cuba bina broken adults nanti. Baik kita betulkan di sekolah. Dan jadi kewajipan siapa? Kewajipan siapa lagi? Kita, cikgu. Tak boleh lari daripada kewajipan itu. Dan at least kurang-kurangnya murid rasa takut positif lah. Cikgu saya. Atau kadang-kadang dia orang rasa segan. Tapi kita kena pilih lah apakah pendekatan yang terbaik. Nampak macam yang paling mudah ialah no handphones during school hours. Contohnya. So, bagaimana kita nak pastikan perkara ini? Setiap orang ada pandangan yang tersendiri dan pandangan itulah patut kita pertimbangkan dengan bijak. Apa jua pun kita tak boleh ikut saja negara-negara. Kalau hari itu kita ikut saja negara lain, oh dah buka penggunaan untuk penggunaan telefon bimbit di sekolah, kita ikut saja negara lain. Hari ini mereka tak patah balik. Dan kita pun mungkin akan kena patah balik. So, bila kita nak ambil contoh daripada negara lain, kita kena bijak buat pertimbangan yang terbaik. Apa juga, bukan saja tentang telefon bimbit, apa juga pandangan-pandangan lain tentang pendidikan. Kita kena buat kajian kita sendiri tentang maklumat itu. Bagaimana kita kita tak boleh pinjam polisi, borrowed policies. Orang lain buat, kita buat. No, it's not that way. Orang lain buat, kita boleh buat adaptasi. Apa yang tepat. So, tuan-tuan dan puan-puan, no one can hand you experience, but they can hand you a book. So, buku adalah beban latihan untuk minda. Sama-samalah kita mencari ilmu seperti anda semua. Hari ini 187 orang setakat ini ada bersama kita untuk kita menerokai ilmu. Itu saja, saya serahkan kembali kepada Puan Nasha.